Amin. Menyentuh tentang ibadah korban ni, baru-baru ni kita ada kan, dihebohkan kan dengan satu peristiwa ajaib yang berlaku, iaitu kisah lembu korban yang disembelih untuk keluar darah. Saya teringat kisah Mahsuri di Langkawi. Ketika dia dibunuh, memancup-mancup darahnya keluar, tetapi bukan darah merah, darah putih. Itu Mahsuri. Orang Negeri Sembilan tak tahu cerita Mahsuri ni. Tak tahu. Minta maaf lah, suka berada. Ingatkan tak ambil tahu cerita Mahsuri. Cerita Mahsuri itu betul ke tak betul? Ada sungguh ke Mahsuri ni? Wallahu a'lam. Tapi cerita lembu disembelih tak keluar darah memang betul. Ni nak panggil lembu apa ni? Lembu Mahsuri juga ke? Ni nama dia lembu mampus. Nama dia lembu mampus. Dia dah tercekik, dia dah mati, sebab tali yang ikat leher dia tu tercekik, dia punya salur pernafasan, sampai terjeler lidah dia itu, terjulur keluar. Kemudian datang tukang sembelih. Lepas disembelih, tengok satu titik darah pun tak ada keluar. Akhirnya apa yang berlaku? Gali lubang, tibus, beli lembu lain untuk dijadikan korban. Punca kenapa berlaku demikian? Kerana kecuaian, kecuaian kita, dan kerana sikap kita tidak berihsan kepada haiwan. Kita disuruh supaya melakukan ihsan. Ihsan ni maknanya buat baik lah. Ada satu video yang kawan-kawan saya daripada grup Guru Takmin, dia post. Ada satu kejadian korban tu, dia kata lembu tu digantung dengan dua kaki ke atas, dua kaki ke bawah. Kerana binatang tu sudah pun disembelih, tak ada masalah. Kita nak gantung kaki dia ke atas. Macam contohnya, kita nak lapah kulit kambing. Kambing lepas sembelih, kita pun gantung lah, ikat kaki dia, kita pun lapah lah. Itu dah mati, dah kena sembelih. Ni lembu hidup lagi, terkiar-kiar kaki dia. Diangkatnya, diikat kaki, tali pada kaki di belakang, kemudian diangkat. Menggunakan kerik, tali diangkat, lembu itu pun tergantung. Datang tukang sembelih, dia pun sembelih. Saya tengok pun terkejut. Buat apa kata, kenapalah manusia ni makin jahil, makin zalim dan tidak mengikuti saranan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bagi mereka itulah lagi senang. Lembu tu tergantung, pergi kat leher dia, sembelih dia. Memanglah senang. Tak perlu orang 5-6 orang untuk pegang lembu. Tapi perbuatan tersebut dia menggambarkan perbuatan kita itu perbuatan yang zalim. Nabi dalam hadis, Nabi kata, bila kamu berbuat ihsanlah kamu, dan walaupun pada binatang, bila kamu sembelih, buatlah sembelihan itu dengan cara yang terbaik. Janganlah tunjukkan zalim sangat pada haiwan itu. Sebab itu adab itu, sunnahnya bila kita nak menyembelih binatang ni, yang pertamanya menggunakan pisau yang tajam. Yang kedua, jangan di hadapan kawan-kawan dia yang lain-lain. Ni lembu 3 ekor duk kumpul situ, lepas ekor-ekor sembelih. Kawan dia duk tengok, tergeliak biji mata. Kecup perut. Lembu nombor 1 kena sembelih, 2 ekor lagi duk tengok, geli duk
tengok kawan dia tu menggerupu, ya. Tak ada perasaan atau itu ni, bagaimana lembu tadi itu bila melihat kawan dia disembelih depan mata, ya. Kita macam mana kalau orang buat itu depan kita, ya. Jadi sunat kita ni, bila kita sembelih satu binatang korban, jangan disembelih di hadapan kawan-kawan dia yang lain. 3 ekor contohnya suruh buat, ya. Nak sembelih, ambil seekor bawa jauh sikit, sembelih situ, ya. Kalau boleh, jangan sampai suara dia pun kawan dia ni tak dengar, kawan kat belakang ni tak dengar, ya. Bila tengok kawan tu kena heret, 2 ekor ni pun berbisik sama-sama dia, kawan kita nak pergi ke mana tu, ya. Yang seekor lagi pun jawab, entahlah, ya. Nak pergi jalan-jalan pun, ya. Bawa pergi ke depan sana, rupa-rupanya, ya, untuk dijadikan korban. Kemudian datang pula, ambil pula seekor lagi, ya, bawa heret pergi ke jauh, ya. Sembelih situ, kusuk, ya. Sebab itu kalau kita tengok ibadat korban yang kita buat ni, dia ada hubung kait dengan peristiwa pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dengan anak dia Ismail. Dan ketika Allah memerintahkan dan mewajibkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih anaknya Nabi Ismail, dan Nabi Ibrahim dia berbincang, dia bermesyuarat, dia minta pandangan terlebih dahulu daripada maknya dan Ismail, ya. Siti Hajar ke Siti Sarah? Siti Hajar, ya. Beritahu wahai Hajar, ya, apa diperintahkan oleh Allah supaya menyembelih anak kita Ismail, ya. Dan Nabi Ibrahim itu jarang-jarang balik tengok anak, ya. Dalam sirah mengatakan Nabi Ibrahim dia tinggalkan Ismail ketika itu kecil lagi. Kali kedua datang Ismail dah berlari dah, ya. Sebab dia kahwin dua, ya. Bukan seorang di Seremban Selatan, seorang di Seremban Utara, betul, ya. Jarak perjalanan tu jauh, ya. Nabi Ibrahim ni, ya, isteri pertama dengan isteri kedua tu jauh. Dan jadi bila datang melawat Ismail kali yang ketiga, Nabi Ismail ni dah bujang dah nak kahwin dah, ya. Maknanya berapa kali sangat Nabi Ibrahim ni dan dapat peluang untuk tengok Nabi Ismail. Jadi dalam lawatan yang pertama itu, bila selepas ditinggalkan Nabi Ismail, dan ketika kecil dulu ditinggalkan di Mekah, Nabi Ibrahim pun balik semula dan ke rumah isteri yang pertama. Dan datang semula ke Mekah, tengok-tengok, dan Nabi Ismail sudah pun sekolah rendah dah. Kalau sekolah lah, kalau zaman itu, zaman orang sekolah, anak tu dah sekolah rendah dah. Masa tinggal dulu, umur baru 2 tahun, ya. Jadi jangan jarang-jarang datang, jarang-jarang tengok anak, ya. Bila dapat tengok anak, duduk beberapa lama bersama dengan anak, dapat wahyu, dapat perintah Allah supaya menyembelih anak dia, ya. Tu kalau kita nak beritahu pada bini kita, abang mimpi malam tadi abang sembelih anak kita, agak-agak apa kata bini kita, ya? Nak kena penyepat ada apa, kan? Tidur ke apa orang tua ni, dah lah 10 tahun sekali datang tengok anak, kemudian datang nak sembelih anak, ya. Itu jawapan bini kita sekarang, dan jawapan bini Nabi Ibrahim. Tak apalah bang, kalau itu perintah daripada Allah, jangan lawan lah, ikut je lah, ya. Kan senang kalau semua isteri macam tu sekarang, ya. Saya balik rumah, beritahu rumah saya, apa diperintahkan oleh Allah supaya kahwin lagi satu. Isteri saya pun jawab, tak apa bang, itu perintah daripada Allah, silakan abang jangan tergaku pada Allah. Kalau macam tu, saya orang paling beruntung lah, ya. Jadi bila Nabi Ibrahim mendapat persetujuan daripada
isteri dia Hajar, Nabi Ibrahim bertanya pula pada anak dia, wahai Ismail, abah mimpi, dan 2-3 kali dah abah mimpi yang sama, dan abah menyembelih kau. Anak ni anak yang bakal menjadi Nabi juga. Dan jawapan dia pun sudah tentu jawapan yang hebat. Tak apalah abah, kalau itu dah perintah Allah, tunaikanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan insyaAllah abah saya ni, abah akan dapati saya ni di kalangan orang yang sabar, dan saya boleh menerima. Oh hebat tuan-tuan, jawapan isteri pun hebat, jawapan anak pun hebat. Dan demi nak menyempurnakan perintah Allah. Dan lalu sampailah masanya Nabi Ibrahim pun naklah bawa anak dia ni untuk disembelih dan nak dijadikan korban. Datang Hajar, beritahu pada suami dia, bang, kalau boleh bang, janganlah sembelih depan mata saya. Anak ni, saya ni ibu, tak sanggup nak tengok anak sembelih depan mata, menggelumpur depan mata ni. Jadi tolonglah bawa dia jauh sikit, dan kalau boleh di tempat yang mana saya ni tak dengar suara dia. Kata mak, kata Hajar, abang bawa lah anak ni ke tempat yang jauh daripada pendengaran saya. Sebab kalau saya dengar dia meraung apa semua, Allah bang, sedih hati saya. Itu yang Nabi Ibrahim bawa Nabi Ismail pergi jauh. Ambil daripada iktibar kisah tu lah, lembu yang kita nak sembelih hari ni bawa jauh daripada kawan dia. Jangan sampai kawan dia tu dengar. Dah tak nampak dah kena sembelih, tapi dengar suara kawan tu meraung, aduhlah kawan tu meraung kena sembelih, sakitnya 2 ekor ni dah terkencing dah. Rupanya nak kan tuan kita bawa kawan kita tadi pergi jalan-jalan, rupanya nak sembelih dah. Tu yang ada lembu lari nampak maka tu, sebab takut. Jadi ihsan kita pada haiwan, berbuat baik walaupun kita nak sembelih dia. Baik. Di banyak baru ni dapat berita si tempat situ macam ni sembelih dia, tempat sini macam ni sembelih dia. Allah kata. Dan jabat agama Negeri Sembilan, alhamdulillah, guru-guru takmir yang mengajar mana-mana masjid, mereka diberi pendedahan faedah apa ni menyembelih haiwan mengikut cara yang sebenar. Ada kami pergi kursus 3 hari 2 malam, kemudian siap buat praktikal, belajar menyembelih apa ni ayam, kemudian menyembelih kambing. Jadi bukan sembarangan, jangan ikut nafsu itu. Benda ni mudah, gantung je lepas tu kita sembelih. Jangan ikut. Kita kata nak ambil mudah. Ihsan pada binatang tu adalah penting. Baik. Malam ni kita sambung kitab kita, muka surat 166. Orang yang selamat daripada himpitan kubur. Kita dalam perjumpaan bulan lepas kita bincang berkenaan dengan himpitan kubur. Semua orang tidak selamat daripada himpitan kubur. Maksud tidak selamat tu ialah semua orang wajib akan mengalami himpitan kubur. Tidak ada orang yang terlepas macam tu saja. Semua orang akan merasai. Cuma beza dia antara himpitan tu, himpitan yang berupa azab, berupa kita kata hukuman, ataupun himpitan tu dia boleh bertukar menjadi seperti seumpama pelukan seorang ibu kepada anak dia. Jadi, dan sebab dalam hadis yang pernah kita baca dulu, Nabi kata kubur kita ni, bila kita masuk dalam kubur kita besok, kubur kita ni boleh jadi salah satu daripada 2, sama ada taman syukur ataupun lubang neraka.
Tuan-tuan tahu tak kubur tuan-tuan besok mana satu ni? Ya, Taman Syukur pun, ya, ke Lubang Neraka. Saya Lubang Neraka dah confirm, kan? Ya? Taman Syukur boleh tentu. Sebab apa saya kata Lubang Neraka tu dah confirm? Sebab kita ni masih banyak buat salah, ya. Baik. Jadi kita tak tahulah nasib kita besok macam mana. Kubur kita ni sama ada Taman Syukur ataupun Lubang Neraka. Ya? Cuma kita berdoa dan berusaha lah supaya lubang kubur kita besok tidaklah menjadi lubang neraka. Ya? Jadi siapa yang masuk dalam kubur besok, maka kuburnya Nabi kata sama ada Taman Syurga ataupun lubang neraka. Ya? Jadi siapa yang bila dia dimasukkan ke dalam kubur, lalu kuburnya berubah, bertukar menjadi taman syurga, maka sudah tentu dia akan seronok dan bahagia, tidak ada azab untuk dia lah. Ya? Tapi yang parahnya, yang takutnya bila lubang kubur kita tu Allah Ta'ala ubah menjadi lubang neraka. Ya? Baik, jadi himpitan kubur ni dia tidak akan, dia berlaku juga, tetapi tidaklah bagi orang yang kubur dia itu berubah, bertukar menjadi apa ni, taman syukur, maka himpitan kubur yang dialaminya itu dia akan rasa seperti mana pelukan seorang ibu. Ya? Ibu mendekat anak dia peluk, rasa selamat, rasa panas, rasa nyaman. Ya? Itu himpitan kubur bagi orang yang baik-baik, insya-Allah macam tuan-tuan. Ya. Tapi bagi orang yang jahat, maka himpitan kubur tu dia akan berupa salah satu daripada puluhan azab yang Allah sediakan dalam kubur itu nanti besok. Baik. Jadi semua orang akan merasai himpitan kubur tu. Cuma bezanya yang ni dia rasa lain, yang ni dia rasa lain. Ya. Baik. Jadi siapakah orang yang selamat daripada himpitan kubur serta fitnahnya? Fitnah kubur ni maknanya azab dan azab kubur. Baik, di antaranya ialah orang yang membaca suratul Ikhlas, ya, mengikut satu hadis yang gharib, satu hadis yang perawi dia itu cuma seorang saja. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad fi maradihi alladhi yamutu fihi." Ya. Barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad. Maksudnya sini sampai habislah, dan bukan qul huwallahu ahad saja tu, dan sampai pada walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Masa mana dia baca tu? Ketika dia sakit. Okay. Sakit yang macam mana? Sakit yang menyebabkan dia tu mati. Ya. Sakit, lepas tu selang sehari dua dia pun mati. Ya. Jadi ketika dia sakit tu, sebelum saat dia meninggal tu, dan dia membaca, mulut dia tu sentiasa duk baca Allahu ahad, Allahus samad, dia duk baca. Ya. Sampailah dia ni meninggal, maka lam yuftan fi qabrihi. Orang yang tadi, orang yang masa dia sakit dia baca Allah ni, maka dia akan selamat daripada fitnah kubur. Dia tidak akan diazab di dalam kubur. Wa amina min darqatil qabri, dan terlepas daripada himpitan kubur. Terlepas tu maksudnya himpitan kubur dia tu tidaklah menyesokkan dia. Ya. Kemudian wahamalathu al-malaikatu yaumal qiyamati bi'akuffiha hatta tujizuhu minas sirati ilal jannati. Dan lalu malaikat pun membawa orang yang mati tadi, ya, bila dibangkitkan besok, dan dibawa dengan telapak tangannya. Malaikat bawa, maknanya malaikat macam dakap dia lah, usung dia, pikul dia ni, bawa ke mana?
melalui titian sirat, melepasi titian jambatan yang di bawahnya ada neraka tu, malaikat yang tolong bawa dia. Bukan dia sendiri berjalan atas jambatan, atas titian tu, malaikat yang tolong dukung dia, bawa dia melintasi titian sirat tadi, sehinggalah sampai ke syurga. Malaikat hantar dia sampai ke pintu syurga. Sampai kat pintu syurga, malaikat pun drop dia situ. Malaikat kata silakanlah masuk. Allahu Akbar, tuan-tuan. Orang hantar kita sampai ke pintu syurga. Baik. Jadi apa amalan dia? Nabi kata kat sini dalam hadis ni, iaitulah amalan orang yang ketika saat dia sakit nak mati tu, dia baca Qul huwallahu ahad. Ni yang saya dulu pernah beritahu. Untung orang yang ketika dia nak mati, dia sakit dulu, berbeza dengan orang yang mati mengejut. Orang mati mengejut, contohnya macam aksiden, naik motor, jalan kaki, tiba-tiba bang, kena repuh langgar dia orang. Sempat tak nak baca Qul Allah? Tak sempat tak. Tapi kalau kita ni sakit, sehari dua ataupun seminggu kita ni terlentang, lepas tu baru kita pun barulah meninggal. Jadi masa kita sakit tu sebenarnya banyak peluang yang Allah Ta'ala nak beri. Sebab tu Nabi sendiri pun minta supaya jangan mati menyejut. Minta jauhkanlah aku, kata Nabi dalam satu doa dia, jauhkanlah aku daripada mati menyejut. Sebab apa? Sebab orang yang mati mengejut nak bertaubat pun mungkin tak sempat. Peluang nak bertaubat. Kalau kita sakit, terlentang dekat rumah 3 hari, seminggu ataupun lebih kurang situlah. Jadi masa kita sakit tu kita buat apa? Masa kita sakit tu, waktu tu lah kita akan teringat kepada dosa-dosa kita. Kita pun bertaubat kepada Allah. Kemudian mulut masih lagi boleh bercakap, boleh membaca, kita baca Qul huwallah. Jadi itu sebenarnya kelebihan, keuntungan orang yang Allah Ta'ala jadikan dia sakit dulu baru mati. Jadi kalau mati menyejukkan tak sempat lah. Nak minta ampun daripada Allah tak sempat, nak minta maaf daripada orang pun tak sempat. Jadi tuan-tuan, doalah sebelum mati, biarlah sakit dulu. Biarlah kita sakit, tapi janganlah lama sana, sampai berbulan-bulan, sampai menyusahkan orang pula. Nanti kan bini kita kata orang tua ni bila nak mampu ni. Kita terlentang sakit, ialah yang basuh berak kita, ialah yang suap makan kita, apa semua. Kalau seminggu tu okey lagi, tapi kalau sebulan macam mana? Duduk langkau atas katil, tiap-tiap hari orang duduk datang masuk berak kita. Mula-mula sehari dulu tu betul lah penuh kasih sayang. Masuk hari yang ke-10, dia dah mula lain dah, muncul dah mulut tu. Masuk hari ke-20, bila lah nak mampu orang tua ni marah. Sebab tu kita minta, kalau Allah Ta'ala nak beri kita sakit pun janganlah lama-lama. Sebab sakit lama ni menyusahkan orang juga. Tambah pula kita duit tak ada. Kalau duit banyak tak apa. Kalau sekali masuk berak aku RM200. Bukan bini saja. Jiran-jiran sebelah rumah pun berebut. Nak tolong masuk berak. Sebab apa? Sebab RM200. Ni dah sakit terlentang macam tu, duit pula 1 sen pun tak ada. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan. Baik. Jadi yang pertama Nabi kata, orang yang selamat daripada himpitan kubur ialah semasa dia sakit nak mati tu, dia sentiasa mengulang-ulang membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas. Baik. Adakah dengan membaca surah Al-Ikhlas saja? Adakah, kata ulama, sebenarnya yang menyebabkan kita ini selamat daripada azab kubur ialah
amalan-amalan soleh itu hak lain-lain. Ya. Cuma salah satunya ialah membaca Quran Allah. Ya. Baik. Kemudian berdoa ketika meletakkan mayat dalam kubur ataupun dalam lahat dia. Ya. Apa itu lahat? Lahat adalah tanah yang digali untuk mayat di sebelah kanan kubur. Ya. Kita orang Islam, kita ada dua tempat dalam lubang kubur tu. Bila kita gali lubang kubur, ya, berapa kaki? Lebar berapa kaki? Kubur kita lebar 3 kaki. Panjang ikut mayat lah, ya. Takkan mayat budak 2 tahun 5 kaki juga, ya. Panjang tu ikut panjang badan lah. Tinggi berapa? Tinggi 5 kaki, ya. Tinggi 5 kaki. Panjang ikut ukuran mayat lah, ya. Lebar lebih kurang 2 kaki lah, ya. Jadi kita gali lubang 2 kaki lebar, 5 kaki panjang, ya. Tu nama dia lubang kubur, ya. Kemudian kalau tuan-tuan perhati, dalam lubang kubur tu ada pula lubang kecil di tengah-tengah dibuat, ya. Lubang tu ngam-ngam untuk letak mayat ketika mengiring, ya. Kita dah gali lubang kubur, dalam tu dah gatul dah, ya. Kemudian digali pula buat satu lagi lubang tengah-tengah dia tu untuk memasukkan mayat ke dalam lubang tu secara mengiring, secara rusuk kanan masuk dulu, dan mayat tu dia tak akan bergolek lagi dah. Dia masuk dalam lubang tu, macam separuh badan dia tu dah masuk dalam, ya. Jadi bila mayat tu kita iringkan dia macam tu, dia tak akan jatuh terbalik semula lagi dah, ya. Dia terus dalam keadaan menghadap kiblat, ya. Lubang yang tengah-tengah tu kita panggil dia syiqqah dalam bahasa Arab, ya. Bahasa Melayu saya tak tahu, ya. Saya panggil lubang kecil, ya. Lubang besar yang orang gali biasa tu, dalam dia tu tengah-tengah tu ada lagi lubang kecil, ya. Lubang tu lah untuk letak mayat, ya. Kemudian satu lagi dipanggil lahat. Lahat ni yang macam mana? Iaitu lubang yang orang gali pada sebelah dinding. Bila kita gali kubur, kemudian dinding kubur tu yang mengarah kepada kiblat tu, situ tu kita tembuk lubang, kita buat lubang kecil pula untuk kita masukkan mayat. Itu nama dia liang lahat, ya. Tengah-tengah tu syiqqah, syaqqah nama dia. Saya bahasa Arab. Orang sini panggil apa? Saya panggil lubang kecil dia, ya. Okay. Tujuan dia untuk letak mayat lah, ya. Bagi tanah yang keras, tanah yang kuat, tidak mudah jatuh, kita buat lahat, ya. Buat lahat, ya. Korek lubang sikit, masukkan mayat itu. Bagi tanah yang lembut, tanah yang tak berapa kuat, kita letakkan mayat dalam lubang yang di tengah-tengah, ya, dalam mayat itu. Bagi tanah yang lagi tak berapa kuat, itu tu baru kita guna keranda. Barulah kita letakkan mayat dalam keranda, barulah kita timbul, ya. Jadi keranda ni sebenarnya pilihan yang terakhir lah, ya. Sebab mayat ni dia lagi afdal bila kita letak dia dalam kubur tu, ya, pipi dia tu menyentuh tanah, ya. Pipi mayat tu dia bila kita baring tu, pipi tu menyentuh tanah, ya. Kalau kita letak dalam keranda, ya, maknanya dia tak kena tanah, ya. Jadi tujuan keranda tu sebab apa kita letak? Sebab tanah tu bila gali dia jatuh, lepas tu kita guna keranda. Bagi tanah keras, tanah bukit tu, eloknya kita buat lahat di sebelah kanan dia, ya, masukkan dia dalam tu. Kemudian kita sedar sikit dengan beberapa ketul tanah supaya dia kekal menghadap ke arah kiblat, ya. Itu nama dia lahat, ya. Baik. Tengok keadaan tanah kubur tempat masing-masing lah. Dia kata tanah yang digali untuk mayat di sebelah kanan kubur. Sebelah kanan kubur maknanya sebelah ke arah menghadap kiblat. Jika tanahnya keras, kalau tanah kawasan kubur tu tanah yang keras. Tapi bagi tanah yang lembut macam tanah tepi pantai, dia tak boleh nak buat,
Okay. Kita tanam jesuk lah, tengah-tengah je lah, ya. Guna lubang yang tengah tu. Ataupun kalau teruk sangat, barulah kita guna kayu kotak kelandu tu. Lebih utama jika dibuat di sisinya. Begitulah pilihan Allah bagi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi antara lahat tanam mayat di sebelah kanan kubur dengan tengah-tengah tu mana lebih baik? Yang mendapat disenangnya ialah menggunakan liang lahat. Ya. Guna liang lahat tu sebab Nabi dikebumikan secara menggunakan lahat. Ya. Ibnu Majah meriwayatkan satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika mahu menggali lubang kubur Rasulullah SAW, mereka orang ramai ini mengutus Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ni siapa? Kalau orang Melayu kita, Tok Adi. Ya? Kalau orang Melayu, Tok Adi. Ya? Kalau orang Mekah, Abu Ubaidah. Ya? Tukang gali kubur yang tersohor di Mekah zaman Nabi dulu, Abu Ubaidah. Yang di Madinah pula Abu Talha. Abu Talha ni tukang gali kubur yang terkenal di Madinah. Yang terkenal di Malaysia, Tok Adi. Okay. Ketika menggali lahatnya, mereka mengutus beberapa orang utusan kepada keduanya. Nabi wafat, Nabi meninggal. Jadi orang ramai ni tak tahu nak kebumikan jenazah Nabi ni macam mana. Ya. Lalu satu kumpulan tu dihantar pergi bertemu dengan Abu Ubaidah di Mekah. Ya. Pergi ke Mekah, tanya Abu Ubaidah, Nabi dah wafat ni, nak kebumikan Nabi macam mana. Ya. Kemudian di Madinah Abu Talha. Tanya Abu Talha pula macam mana nak buat. Wahai Abu Talha, nak kebumikan Nabi ni macam mana. Minta pandangan dua penggali kubur. Tapi ketika hari di mana Nabi nak dikebumikan, Abu Ubaidah ni dia tak ada. Abu Talha saja yang ada. Jadi Abu Talha dia menggunakan kemahiran dia kata lebih baik buat liang-liang lahat dan kebumikan Nabi pada sebelah kanan tu. Ya. Jadi orang ramai pun setuju dengan pandangan dia. Orang pun kebumikan Nabi menggunakan liang lahat. Ya. Baik. Kemudian Abu Daud meriwayatkan satu hadis daripada Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, lahat itu buat kami, sedangkan sisinya buat selain kami. Nabi kata lahat itu adalah cara dikebumikan orang-orang Islam. Kita orang Islam, kita mengkebumikan mayat kita menggunakan lahat. Tapi bagi yang selain daripada kita, yang bukan Islam, dia kebumilah seperti mana biasa. Jadi sebab tu dalam hadis ni Nabi kata sunnahnya bila berlaku kematian nak dikebumikan satu-satu jenazah tu, kebumikan pada sebelah sisi kanan kubur tu, menghadap kiblat, iaitu buat liang lahat di sebelah dinding kanan tu. Tapi kata ulama dia bergantunglah kepada keadaan tanah. Kalau tanah tu tak boleh nak buat, tak mengizinkan tanah tu cepat jatuh, maka kita gunalah lubang liang tengah tadi tu. Kita iringkan mayat tu menghadap kiblat dan kita buang terus kubus. Tapi kalau payah juga nak buat lubang tengah pun tak boleh juga. Barulah kita guna apa ni, kotak kandu tu. Baik. Kemudian syair bawah tu kita payah betul lah. Muka surat seterusnya, dalam Nawadirul Usul, Abu Abdullah At-Tirmizi menceritakan satu riwayat daripada Sa'id bin Musayyib. Dia berkata, satu masa Ibnu Umar dia melawat satu jenazah. Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, dan dia melawat satu jenazah. Dan ketika meletakkan jenazah tersebut di lahat, ketika masukkan mayat tadi ke dalam kubur, nak dimasukkan ke dalam liang lahat tu, liang lubang yang sebelah dinding kanan kubur tu, lalu dia kata beliau membaca dengan menyebut nama Allah pada jalan Allah di atas
millah ataupun di atas agama Allah. Ya. Ini biasa tuan-tuan pernah dengar kalau untuk imam yang datang menguruskan jenazah dekat kubur tu, kita dengar tu imam tu baca, Bismillahi, wa billahi wa ala millati Rasulillah. Ketika beliau meratakan lahat dia, yang tadi bacaan tadi tu, Bismillahi wa billahi wa ala millati Rasulillah. Ketika bacaan tu ketika meletakkan mayat ke dalam liang lahat. Kemudian ketika beliau meratakan lahat dia, meratakan lahat tu maknanya dia letak mayat tu betul-betul sebelum nak nak ditimbus. Dan sebelum nak ditimbus tu, dia baca apa pula? Dia berdoa, dia kata, Ya Allah, lindungilah dia daripada gangguan syaitan, serta selamatkanlah dia daripada siksa kubur. Ini siapa yang baca ni biasanya orang yang duduk dalam kubur tu lah. Orang yang menyambut mayat tu ketika turun, dia dah ada dalam lubang kubur tu, dia sambut mayat, dia letakkan mayat tu pada liang lahat. Itulah bacaan dia. Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Kalau nak rekah, nak rekah tu lah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ketika kita memasukkan mayat ke dalam liang lahat. Kemudian ketika kita dah selesai dah, mayat tu dah cantik dah, dalam keadaan mengiring menghadap kiblat, kita pun sebelum kita nak naik tinggalkan rumah kubur tu, kita pun sunat kita berdoa kepada mayat tadi. Siapa ni? Hak yang duduk dalam tu lah. Sebelum dia nak naik, sebelum dia nak keluar dari lubang kubur tu, bila mayat tu dah cantik dah menghadap kiblat dah, sebelum dia nak keluar tu, maka dia pun kata apa? Ya Allah, lindungilah dia daripada gangguan syaitan, serta selamatkanlah dia daripada siksa kubur. Ini doa Ibnu Umar. Kemudian ketika ditinggikan tanah kuburnya, selepas dikebumikan, selepas ditimbun tanah, dan lalu beliau, Ibnu Umar tadi, dia berdiri di sebelah kubur dan berdoa. Berdiri ni, kita duduk, kan? Lepas kebumikan tanah tu dah cantik dah ada bonggol apa semua, dah pacak dah apa ni batu nisan. Kebanyakan kita duduk, kan? Tapi sunnahnya ialah berdiri. Sunnahnya berdiri. Jadi kalau kita pergi hantar siapa-siapa yang meninggal tu, lepas dikebumikan, walaupun ada orang hampa juga untuk duduk, eloknya biarlah kita berdiri. Sebab sunnahnya berdiri. Tapi kalau dah tak larat nak berdiri, duduklah. Tapi kalau gagah berdiri, maka afdalnya berdiri. Dah begitu Ustaz, Tok Imam nak baca talqin? Ya, Tok Imam nak baca talqin, baca lah. Yang kita ni sunat juga berdiri. Cuma ada kita orang Melayu ni, bila Tok Imam baca talqin, Tok Imam yang apa ni berdiri ni, duduk. Tok Imam pula yang suruh duduk. Tapi kita dah belajar antara duduk dengan berdiri mana lebih baik. Berdiri itu lebih baik. Sebab Nabi amalkan selepas selesai dikebumikan, Nabi berdiri. Nabi tak duduk. Dan sahabat yang lain pun begitu juga. Dia tengok Nabi berdiri, mereka pun berdiri, dan mereka tak duduk. Jadi lepas ni, bila Tok Imam buat apa ni, baca talqin, berdiri. Dan Tok Imam tu pun afdalnya, sambil dia membaca talqin pun sunnahnya ialah berdiri juga. Habis tu apa Tok Imam kampung saya dia duduk Ustaz? Dia orang tua. Dia tak larat nak berdiri, nak baca talqin lama-lama. Dan tu yang dia duduk tu. Tapi kalau Tok Imam tu orang muda, maka sunnahnya dia baca talqin sambil berdiri. Baik. Jadi itu adalah doa apa ni Sayyidina Ibnu Umar. Bila dah dikebumikan, apa lagi dia doakan? Dan dia kata, Ya Allah, lapangkanlah tanah dari dua bahunya. Maksudnya selamatkanlah dia ni daripada himpitan kubur.
angkatlah rohnya dan terimalah dia di sisimu dengan penuh keredaan. Angkatlah rohnya maknanya muliakanlah roh dia tu dan terimalah roh dia tu dengan penuh keredaan, dengan penuh kasih sayang, dan tidak ada rasa marah murka daripada kau ya Allah. Inilah doa. Sebab tu kita ni bila pergi mengantar orang ke kubur, janganlah duduk saja, jangan senyap je ataupun duduk main handphone ataupun sembang dengan orang. Kita doalah. Masa dia masukkan dalam kubur, kita yang duduk ke atasnya pun bacalah Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya Allah, selamatkanlah saudara aku ni yang baru dikebumikan ni, selamatkanlah dia daripada azab kubur dan godaan syaitan. Lepas tu bila dah siap dikebumikan, ditimbuh dah, dan kita doa lagi, ya Allah, lapangkanlah tanah dari dua bahunya. Maksudnya, ya Allah, selamatkanlah dia ni daripada himpitan kubur, angkatlah rohnya, muliakanlah rohnya ya Allah, dan terimalah roh dia tu dengan sebaik-baik penerimaan daripada-Mu. Tu tujuan kita pergi ziarah kubur. Kita pergi hantar mayat tu ke kubur sebab kita nak doakan dia. Tapi kalau isteri tak boleh dia tak boleh lah hantar sebab dia dah berakikah dan suami meninggal. Isteri duduk rumah anak-anak lah yang wakil. Jangan pula isteri tu buat tak reti, datang juga ikut sekali. Allahu Akbar. Saya pernah halau seorang perempuan duk nangis untuk esok-esok. Nangis dia tu lain macam sikit. Tak semua dengan orang lain. Orang lain nangis juga. Ambil tisu dah apa ni, air mata. Yang dia ni lebih-lebih. Saya tanya apa ni orang yang ada situ, siapa perempuan tu lebih-lebih pula nangis tu. Tu bini dia Ustaz. Oh, terkejut saya. Macam mana bini dia boleh ada sini? Bila suami mati, otomatik isteri itu beredah dengan duduk di rumah, bukannya berjalan hantar mayat suami itu ke kubur. Saya pun pesan pada anak dia, awak anak mak awak ke tu? Ustaz, mak saya. Beritahu apa ni, hantar mak awak tu balik. Datang sini naik apa tadi? Naik kereta. Siapa bawa kereta? Saya Ustaz. Pergi dekat mak, ajak mak balik, hantar mak pulang semula ke rumah. Anak dia pun pergi cakap, bisik dekat mak. Macam muka dia pun nampak macam keliru sikit lah. Mungkin macam tak setuju ke, nak marah kat saya ke. Tapi anak tu kata tak boleh mak. Mak tak boleh datang sini. Mak, kalau mak datang lagi menambahkan seksu ayah ni. Anak tu kata. Dan mak dia pun dia pun setuju lah apa yang anak dia kata. Dia pun ikut. Masuklah kereta, anak dia pun hantar balik. Ramai isteri yang jahil macam tu. Dia ingat bila suami dia meninggal, dia sendiri pun boleh juga nak hantar sampai ke kubur. Baik. Jadi doa ni lah sebenarnya yang sangat diharapkan oleh orang mati daripada kita orang hidup. Jadi sebab tu bila kita hantar jenazah ataupun kita pergi ziarah kubur, jangan kita ni kedekut daripada nak berdoa. Dua orang dia datang hantar mayat ke kubur, dia duduk sembang dia. Allah Akbar. Kadang-kadang sedih juga. Mayat menunggu doa daripada kita. Kita ni duduk sembang, duduk kita benda lain. PRN ni macam mana ni, abang ni boleh menang lagi pun. Contohlah. Sembang kat mana tu? Tepi kubur, mayat orang tu duduk. Tu masukkan mayat dalam kubur dia, duduk kat atas tu. Dan boleh dia duduk berbincang, berborak benda lain. Paling saya tersepuh tu, dan 3-4 orang duduk kat ujung, duduk bagi rokok sebatang seorang. Bagi rokok. Saya tanya, tu yang bagi rokok tu siapa? Itu anak si mati. Dia bagi rokok tu bagi pada siapa? Tu yang tukang usung.
tukang usuk hebatnya kata upah usuk sebatang upah. Ya. Allah kata. Ya. Saya pagi lah, jauh-jauh tu kata mari. Kata ustaz dah nak baca talqin ni. Ya. Talqin ni dengar betul-betul kata. Ya, talqin ni bukan untuk orang mati sebenarnya kata, untuk orang hidup ni. Ya. Jadi kalau duduk jauh tak dengar. Mari duduk dekat. Ya. Saya pagi kalau saya lah diminta untuk baca talqin. Ya, hak mana duduk jauh-jauh semua saya pagi suruh datang rapat. Ya. Sebab pun situlah kita nak mendapat manfaat daripada tujuan kita menghantar orang mati tadi itu. Baik tuan-tuan, saya rasa cukuplah setakat itu dulu. Ada soalan tak nak tanya? Saya suka surah ni sebab surah ni memang tak ada orang nak tanya. Ya. Surah malam tadi 3-4 soalan saja. Ya. Tapi 4 semayang lah. Ya. Orang tu kesian, kadang-kadang buat semayang pun ramai lagi yang fail. Ya. Ada yang tanya, Ustaz itu kalau buku ni tak apalah, dia tu dah boleh tutup lah. Ya. Ada yang tanya, kata Ustaz juga tu saya ni masuk datang baru sampai surau, orang dah duduk, kita imam sedang duduk baca tahiyat akhir. Ya. Imam duduk baca tahiyat akhir. Saya ni baru sampai. Saya pun takbir, saya pun duduk lah. Saya kata betul lah tu. Ya. Ikutlah apa yang imam buat tu. Ya, jadi masalahnya Ustaz, imam baca tahiyat akhir. Saya nak baca tahiyat apa? Ya. Contoh semayang maghrib kan, dia masuk dalam surga, imam tengah duduk baca tahiyat akhir dengan jemaah yang lain-lain. Dia baru sampai, dia pun takbir, dia pun duduk. Ya. Tu masalah tu Ustaz. Saya duduk tu saya nak baca tahiyat akhir. Saya bukan tahiyat awal. Ya. Ya. Tahiyat akhir pun lambat lagi. Ya. Kita nak baca tahiyat tu Ustaz. Ya. Itu saya tanya kan, Rasulullah ni baca tu, takkan baca Fatihah kot kata. Ya. Baca tahiyat kan. Ya. Dan kita duduk baca tahiyat kan, baca tahiyat kan. Tapi masalahnya tahiyat awal ke tahiyat akhir? Nak baca tahiyat awal ke nak baca tahiyat akhir? Kalau saya baca tahiyat akhir boleh ke Ustaz? Ya. Saya mau jawab, hak yang paling baik ialah baca tahiyat akhir. Ya. Dan kita duduk mengikut imam membaca tahiyat akhir. Kalau kita ni baru sampai, duduk kalau lepas takbiratul ihram, kita pun duduk membaca tahiyat akhir. Jadi bukan tahiyat akhir yang sebenar lah. Tahiyat akhir mengikut imam. Kalau saya baca tahiyat awal, macam-macam tanya. Tapi kita layan je lah. Sebab yang bertanya tu bendahari. Kalau jawab lebih kurang, takut balik saja-saja. Dia tak bersalah dengan kita. Kalau rugi lah, tak dapat anak tu. Kalau harap tak dapat pun. Jadi sebab dia bendahari saja, jadi saya pun layak lah. Lepas dia tanya, orang yang tanya. Lepas dia tanya, orang lain pula tanya. Sebab saya balik rumah tu, baru saya fikir kata banyak lagi rupanya bab sembahyang yang orang masih lagi confused. Ya. Tapi betul tuan-tuan, 2-3 masjid surau saya buat kuliah, saya ambil bab sembahyang. Ya. Rupanya Allah ramai lagi soalan-soalan kadang-kadang remeh-remeh itu soalan. Ya. Tapi bila dia tanya soalan ni, Abang Haji tanya soalan ni, Abang Haji betul semua tak tahu ke sekadar nak uji saya? Itu saya tak tahu sungguh Ustaz macam mana nak buat. Ya. Allah Akbar itu. Ya, tapi tak apalah, kita tegang satu-satu. Ya. Tapi kitab ni 2 tempat saya mengajar. Ya. Satu di sini, satu lagi di dekat kanan saya lah. Ya. Memang tiap kali habis bila saya tanya ada soalan, memang tak ada. Senyap je. Ya. Jadi sebab kitab ni tentang kitab kematian, jadi orang tak boleh nak tanya. Ya. Bagus. Ya.
Baik, saya agak tenang dulu, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi